Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke siri Akta Keselamatan dan Kesejahteraan Pindaan 2022. Siri ini mengutarakan satu bahagian baru, iaitu bahagian 6A, pemberitahuan menduduki tempat kerja, pemasangan dan pemeriksaan loji dan sebagainya. Secara umumnya, bahagian ini memindahkan peruntukan mengenai kewajipan tertentu di bawah Akta dan Jentera 1997 ke bawah Akta Keselamatan dan Kesejahteraan Pindaan 2022. Terdapat 7 seksyen di bawah bahagian ini. Seksyen 27A, notis menduduki tempat kerja. Seksyen ini mengandungi 3 subseksyen. Subseksyen 1 tertakluk kepada subseksyen 2. Mana-mana orang yang menduduki atau menggunakan mana-mana premis sebagai tempat kerja atau mengusahakan apa-apa aktiviti di dalam tempat kerja hendaklah memberikan notis kepada seorang pegawai yang mengandungi apa-apa butiran dan mengikut apa-apa cara dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 2, kehendak untuk memberikan notis di bawah subseksyen 1 hendaklah hanya terpakai bagi tempat kerja dan aktiviti sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Subseksyen 3, seseorang yang melanggar subseksyen 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 27B, penetapan loji yang menghendaki perakuan kelayakan. Menteri boleh menetapkan mana-mana loji yang baginya suatu perakuan kelayakan dikehendaki. Seksyen 27C, pemasangan loji. Seksyen ini mengandungi 4 subseksyen. Subseksyen 1, tiada seorang pun boleh memasang atau menyebabkan untuk dipasang mana-mana loji yang ditetapkan di bawah seksyen 27B, melainkan jika orang itu memastikan bahawa loji itu telah memenuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Pengarah. Seseorang boleh memohon bagi kelulusan yang disebut dalam subseksyen 1 dengan mengemukakan kepada Ketua Pengarah apa-apa butiran mengikut apa-apa cara dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 3, apabila menerima dan mempertimbangkan sesuatu permohonan di bawah subseksyen 2, Ketua Pengarah boleh memberikan kelulusan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang boleh dikenakan oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 4, seseorang yang melanggar subseksyen 1 melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 27D, perakuan kelayakan. Seksyen ini mengandungi 9 subseksyen. Subseksyen 1, tiada seorang pun boleh mengendalikan atau menyebabkan atau membenarkan untuk dikendalikan mana-mana loji yang telah dipasang di bawah seksyen 27C, melainkan jika loji itu mempunyai suatu perakuan kelayakan yang dikeluarkan oleh seorang pegawai atau orang berlesen. Subseksyen 2, apabila loji yang ditetapkan telah dipasang di bawah seksyen 27C, orang itu hendaklah menyampaikan suatu notis bertulis kepada seorang pegawai atau orang berlesen yang selepas menerima notis itu hendaklah membuat pemeriksaan ke atas loji itu. Subseksyen 3, jika apabila pemeriksaan oleh pegawai atau orang berlesen itu mendapati loji itu, perenggan A mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Menteri berkenaan dengan loji itu, pegawai atau orang berlesen itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan kelayakan selepas pembayaran apa-apa fee oleh orang itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, atau perenggan B tidak mematuhi mana-mana kehendak yang ditetapkan oleh Menteri berkenaan dengan loji itu. Orang itu hendaklah membayar kepada pegawai atau orang berlesen itu apa-apa fee yang ditetapkan oleh Menteri bagi perkhidmatan yang diberikan walaupun tiada perakuan kelayakan dikeluarkan. Subseksyen 4, suatu perakuan kelayakan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 3 hendaklah dalam apa-apa bentuk dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat dan hendaklah sah bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Subseksyen 5, seseorang yang melanggar subseksyen 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Subseksyen 6, dalam hal apa-apa pelanggaran subseksyen 1, seseorang pegawai hendaklah dengan serta-merta menyampaikan kepada orang yang mengendalikan atau menyebabkan atau membenarkan untuk dikendalikan loji suatu notis bertulis yang melarang pengendalian loji itu
atau boleh menyebabkan logik itu tidak boleh dikendalikan sehingga suatu perakuan kelayakan dikeluarkan. Subsection 7, seseorang yang tidak mematuhi notis yang dikeluarkan di bawah subsection 6 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Subsection 8, suatu perakuan kelayakan berkenaan dengan apa-apa loji yang sedang dibuka atau dibagi atau rosak atas apa-apa sebab hendaklah tamat apabila loji itu dibuka, dibagi atau rosak. Tetapi ketua pengarah boleh mengecualikan mana-mana loji daripada pemakaian subsection ini jika pada pendapatnya loji itu tidak akan menyebabkan apa-apa bahaya kepada mana-mana orang atau harta. Subsection 9, bagi maksud subsection 8, peringkat A, rosak artinya apa-apa kejahatan fizikal yang terjadi kepada mana-mana loji semasa pengendalian atau selainnya yang boleh menjejaskan kekuatan dan integriti loji itu semasa pengendalian berikutnya. Peringkat B, dibuka artinya untuk membuka mana-mana bahagian loji yang boleh menjejaskan kekuatan, integriti atau keupayaan fungsian loji itu. Dan peringkat C, dibaiki artinya apa-apa kerja yang dilakukan untuk membaik pulih mana-mana bahagian, mana-mana loji yang telah rosak. Seksyen 27E, pemeriksaan berkala loji. Subsection 1, suatu loji yang ditetapkan di bawah Seksyen 27B hendaklah diperiksa oleh seorang pegawai atau orang berlesen pada bila-bila masa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Subsection 2, suatu pemeriksaan di bawah Subsection 1 hendaklah tertakluk kepada pembayaran apa-apa fee sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Seksyen 27M, skim pemeriksaan khas. Subsection 1, walau apapun subsection 27E, seseorang penghuni boleh memohon kepada ketua pengarah untuk kelulusan bagi skim pemeriksaan khas mengenai pemeriksaan bagi kelas loji tertentu dan tambahannya bersama-sama dengan apa-apa fee sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. Subsection 2, ketua pengarah boleh meluluskan suatu permohonan di bawah subsection 1 jika dia berpuas hati bahawa kehendak yang ditetapkan oleh Menteri berkenaan dengan loji itu telah dipenuhi. Subsection 3, apabila kelulusan di bawah subsection 2 diberikan, pemeriksaan loji itu hendaklah dijalankan mengikut skim pemeriksaan khas. Seksyen 27G, ketua pengarah boleh membuat perintah dalam hal keadaan tertentu. Subsection 1, ketua pengarah boleh membuat perintah khas bagi kelakuan dan panduan orang yang diambil kerja dalam mana-mana perkhidmatan yang melibatkan pengurusan atau pengendalian atau penjagaan atau kedekatan dengan mana-mana loji atau proses yang dijalankan di dalam mana-mana tempat kerja yang ternyata padanya adalah perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan mereka. Subsection 2, majikan hendaklah memastikan segala cara yang munasabah bahawa orang yang terdedah kepada bahaya sedar akan apa-apa perintah khas yang dibuat di bawah subsection 1 dan orang itu hendaklah mematuhi perintah khas itu. Subsection 3, bagi maksud subsection 2, suatu salinan perintah khas ketua pengarah yang dicetak atau ditulis dalam bahasa yang sesuai dan ditampalkan di tempat yang mudah dilihat yang berhampiran dengan loji atau proses yang dimaksudkan oleh perintah khas itu, supaya semua orang yang disebut itu mempunyai akses dan peluang yang bebas untuk membaca perintah khas itu, hendaklah disifatkan menjadi cara yang munasabah. Sekian untuk pindaan di bawah bahagian 6A, pemberitahuan menduduki tempat kerja, pemasangan dan pemeriksaan loji dan sebagainya. Siri berikutnya berkenaan dengan bahagian 7, organisasi keselamatan dan kesihatan. Bahagian ini agak menarik kerana ia melibatkan pelantikan orang-orang kompeten. Selain daripada pegawai keselamatan dan kesihatan, ada juga untuk penyelaras keselamatan dan kesihatan. Sehingga berjumpa lagi. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.